Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Aris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Saya Zack Kirana. Dan saya Hani Hamid di sini. Betul, dan kami bermula Januari 2024, kami akan bersama dengan anda selama 1 jam. Dan jangan ke mana-mana sebab kalau tempohnya panjang, pasti pengisiannya juga banyak. Ya, betul tu Zack. Dan minggu ni dah masuk minggu yang kedua sebenarnya, episod yang kedua dalam musim baharu Iris Wanita. Dan Alhamdulillah kita lagi masih teguh berdua, Zack. Woi, tekan dalam dia punya teguh berdua. Ya, teguh Kenapa berdua. teringin ke kalau ada orang ketiga antara kita? Tak nak lah. Berdua lebih bahagia, lebih elok. Berdua lebih baik. Dan eloklah kita berdua je. Tak naklah yang ketiga ke keempat ke. Saya dengar Hani cakap macam ni, saya rasa berdebar-debar. Kenapa? Mungkinkah ada kenangan kita tak tahu. Tak tahu. Bercakap tentang orang ketiga ini, pastinya banyak perkara yang kita boleh bincangkan kan. Dan kalau kita bercakap juga tentang tergoda-menggoda ini, pasti akan memberi kesan yang tak baguslah kepada mereka yang mungkin menjadi mangsa. Okay? Ya. Kita memendam ni. Ni bahaya memendam-memendam ni. Ni berkaitan dengan digoda-tergoda. Tapi tak apa. Kita tak nak cakap panjang-panjang sebab kita nak simpan cerita ni terlebih dahulu. Kita nak beri kejutan kepada penonton sekejap sekali. Betul. Tapi Kita dalam masa akur sama sahajalah. Zack. Ya, betul. Betul. Kita akur je. Tapi kepada penonton di rumah, kami mengalung-alungkan komen ataupun cadangan anda. Boleh emailkan kami di iriswanita@gmail.com atau boleh PM atau DM saja ke TikTok, IG ataupun Facebook Iris Wanita Official. Ya, betul. Sebab kita nak tahu jugalah apa pandangan penonton dengan perubahan Iris Wanita pada musim yang baru ini. Terutama sekali bagi slot baru kita, itu bingkisan Extra Iris yang akan kita bawakan sebentar lagi. Tapi kita nak war-warkan terlebih dahulu kepada anda. Talian kita untuk anda hubungi hari ini. Kita nak dapatkan interaksi, respon daripada anda. 0322829841. Tulis ni awal-awal. 0322829841. Dan topik kita hari ini panas. Panas. Digoda. Tergoda. Siapakah mangsanya? Ya, tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang telah disediakan ini. Yang kita sebut tadi, bingkisan Extra Iris sebentar saja lagi. Tapi untuk waktu ini kita bawakan waktu ini yang terawal sekali, kapsul yang kita sediakan. Kita sama-sama saksikan. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi Iskandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan tu berapa paket gula orang beli? Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Itulah kata cerita pasal manisan, gula tersembunyi, gula yang terzahir itu dah memang ada tentu banyak kita kan. Kan kita nak buat air, nak bancuh air, kita masuk nak perlu sekali dengan segera kehidupan kita ni pantas semuanya kan. Jadi semuanya 3 dalam 1, 2 dalam 1. Semuanya manis-manis Semuanya manis-manis belaka. Biarlah kita tambah manis dalam senyuman. Senyuman saja. Ataupun tonton kami di Aris Wanita hari ini ya. Dan bercakap tentang benda-benda manis ya kan. Saya suka kalau kita berterapi Hani. Ya. Dan orang kata terapi ni ada pelbagai caralah untuk kita berterapi, terpulang kepada individu asalkan perkara itu membawa bahagia kepada orang yang melakukannya. Kalau Hani mungkin saya boleh bersembang sikitlah tentang terapi yang manis-manis ni kan. Apa yang Hani suka tentang terapi Hani? Kalau ikut banyak, tapi saya suka dengar bunyian deruan ombak. Nampak saya terus pejam mata, terbayangkan Lepas tu kalau pagi-pagi saya suka macam bersendirian waktu sarapan tu, saya seorang-seorang. Saya tengoklah, saya baca apa-apa yang saya nak, lepas tu ataupun saya tuntut apa-apa yang saya mahukan, yang saya terlepas mungkin sebelum ni sambil sarapan. Lepas tu rasa macam me time tu adalah terapi untuk saya. Tak ada orang kacau, jangan kacau saya. Macam Zack?
Kalau macam saya sendiri, saya ada suka satu hobi ni, tapi orang tak akan sangka. Aha. Tengok luaran saya, ya ke Cikgu Zack ni suka terapi ni. Saya suka bercucuk tanam. Untuk pengetahuan Hani, dekat balkoni rumah saya, walaupun saya tinggal di apartmen, kondominium, okay, saya ada satu set hidroponik. Wow. Yang ada elektrik lah, okay, untuk memberi sistem pengaliran tu kan. Saya memang tanam sayur-sayuran. Wah. Ya, ni bagus ni Zack. Ya. Maknanya boleh buat rakaman dekat rumah Zack lah. Boleh tapi sebab kita dah kurang berkongsi tentang kehidupan seharian, tapi mungkin disebabkan bingkisan yang kita nak bagi hari ini ni, mungkin saya akan mula kongsikan kembali. Ya, betul. Cerita pasal yang hidroponik itu dulu-dulu pun saya pernah buat Zack. Tapi mungkin orang kata tangan tak hijau orang kata. Tangan tak sejuk. Tangan sejuk. Panas. Tangan Zack panas sejuk lah. Tangan Ya. saya syak memang sejuk lah. Cuma saya belum tanam lagi perkara-perkara yang berbuah. Oh, okey. Tapi saya rasa berbuah mungkin tak jadilah kot. Tapi Ya. sayur Boleh insya-Allah cuba. menjadi. Boleh cuba nanti. Boleh Zack. cuba. Saya akan cuba ya. Dan cerita pasal tumbuh-tumbuhan yang menjadi terapi untuk seseorang. Ada setengah orang kata macam ada suka hidupan-hidupan yang tak berbunga. Dia suka yang tajam. Betul. Macam kaktus. Inilah yang kita nak bawakan dalam bingkisan ekstra Iris kita pada minggu ini. Ya. Bila bercakap tentang kaktus ini, kalau saya lah kaktus kan, kita bukanlah satu tanaman yang kita rasa menarik bagi saya. Betul. Tapi mungkin bagi pencintanya, lain pula pandangan. Ya, dan masing-masing punya minat juga hobi yang tersendiri. Jadi kali ini dalam bingkisan Extra Iris pada minggu kita nak dedahkan kisah seseorang ini yang merupakan pemilik dan juga pencinta kaktus. Jom kita saksikan. Okey, nama saya Puan Rashiki Menti Muhammad. Saya berumur 39 tahun. Dah berkeluarga dan punya 3 orang anak lah. Hobi ni daripada sekolah sebenarnya. Tapi macam kita jaga on off lah sebab kita kurang knowledge, tak ada experience sangat. So 2018 tu start collect macam lokal dulu. Lepas tu bila kita masuk COVID, pandemik tu, PKP, tak ada apa nak buat kan. So cari balik semula hobi ni. Dalam masa yang sama kenal import, kaktus import. So slow-slow daripada Google, daripada group, cuba belajar untuk beli daripada luar. Biasa saya akan ambil daripada Thailand, Filipina dengan Indonesia lah. Terus dengan hobi ni start 2019 sampai sekarang lah. Sebelum ni pun saya 11 tahun di Kuartus Polis Desa Tasik. Masa tu memang ruang yang kecil, ruang yang terhad. Selepas tu 2020 saya pindah ke sini lah sampai sekarang. So sini dah hampir 4 tahun. So bila dah dapat rumah yang bawah, jadi senang lah untuk kita nak dekor. Kita punya inspiration tu boleh pergi jauh lagi lah. Pertama, kenapa memilih kaktus? Pada saya, pada awalnya dia macam senang nak jagalah. Lepas tu dia macam different type. Setiap satu tu dia tak sama. Nampak macam sama tapi dia macam ada kelebihan tersendiri dalam setiap satu kaktus tu. Lepas tu lagi satu macam kaktus ni dia macam kita boleh release tension kita. So kalau kita boring ke apa ke, kita tengok dia pun kita akan ambil masa daripada pagi sampai tengah hari pun kita tak sedar sebab dia setiap satu tu lain kan. Sebab kita bila kita suka sesuatu tumbuhan, macam saya suka kaktus. Pertama dia banyak ciri-ciri. Ada yang berduri, ada yang less duri, kurang duri, ada yang berdaun. Sebab pada pemahaman kita sebenarnya kaktus ni semua dia payah nak jaga kan. So bila kita kenal dia, kita tahu sebab setiap satu tu cara penjagaan dia berbeza. Lepas tu bila kita nak jaga, kita mesti kena tahu apa keperluan setiap satu pokok tu. Satu je, saya
saya sendiri nak memiliki satu greenhouse. Lepas tu saya nak ada saya punya kawan-kawan yang berkongsi minat dengan saya, sama macam saya juga. Luaskan ilmu yang kita ada, share seberapa ramai. Dan paling utama pada saya dalam hobi ni, kena ingat, hobi is not competition lah. Hobi bukan satu pertandingan, sebab kalau kita dengan hobi kita, especially cactus and succulent, kita kena berhobi mengikut cara kita. Okey, baik. Terima kasih. Dah sampai dah ke studio. Betul. Saya tak sangka kami. rupanya kaktus juga berwarna-warni. Ya, betul. Terima kasih Puan Noshiki Muhammad yang buat khas untuk kami di Iris Wanita. Dan sebenarnya kalau ikutkan bagi mereka yang minat, memang senang nak jaga satu. Dan keduanya memberi satu terapi proses penyembuhan. Terutama sekali bagi mereka yang trauma, difahamkan. Bila kerosakan berlaku pada kaktus, bila kita merawat kaktus tu, difahamkan akan memberikan kesan penyembuhan. Betul. Sebab kita akan lupakan trauma kita. Itu apa menurut siapa yang dikongsilah oleh pencinta-pencinta dan juga peminat-peminat kaktus ni. Betul. Lepas ni boleh cubalah, Zack. Betul lah. Senang nak jaga pun, ya juga. Duri ni tak apa, membahagiakan. Jangan ada duri lain yang kurang membahagiakan. Dan kat okey. sini kan, kalau kita nampak kan, kaktusnya ada yang ada bunga. Saya rasa dululah masa saya kecil kan, tanam kaktus, saya gatal tangan. Saya suka cungkil sebab saya rasa dia macam bunga plastik. Sedangkan inilah bunga kaktus yang memang hidup pun. Ya, itulah kata analogi yang boleh kita bawakan. Dalam kehidupan kita ni umpama duri-duri kehidupan. Tapi rupa-rupanya di tengah-tengahnya akan munculnya bunga-bungaan yang buat di sebaliknya, di sebalik keujian yang kita ada, digoda-tergoda, pasti akan ada sinar di akhirnya. Yang teraniaya selalunya akan menang, insya-Allah. Nampak tak dia punya deep dalam dia punya kata-kata. Dalam kan? Dan saya nampak falsafah hanya menerusi kaktus sahaja ya. Jadi sebenarnya kita nak berhenti berehat seketika dan kita akan tampilkan topik kita yang sangat menarik sekali lagi. Okay? Cumanya kita nak ingatkan kepada penonton sekalian, kalau ada yang nak buat panggilan untuk topik yang kita bicarakan, jangan lupa boleh panggilkan kami di 03 2282 9841. Ya, betul. Itu detail yang anda boleh hubungi nanti untuk kita berbicara tentang digoda dan tergoda. Siapa mangsa? Siapa mangsa? Mungkinkah anda mangsa? Mungkin. Jadi boleh kongsikan pengalaman juga dan mungkin sedikit pandangan yang anda berikan bersama dengan tetamu kita, juga soalan-soalan yang mungkin anda ingin utarakan kepada para tetamu kita jemput khas untuk edisi Iris Wanita pada kali ini. Betul. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Ijaz, kita selalu tak ada watak tau, Ijaz. Susah rekaman. Alah, kau tak reti lah, Ijaz. Ijaz, sorry, Ijaz. Tak ada, Ijaz. Sikit je. Gini. Oh, gitu. Apabila pasangan digoda? Tak ada, apa tak ada. Apabila pasangan saya digoda? Okey, kalau tanya saya lah, personally lah, saya memang serius sikit lah kalau cakap pasal part ni. Kita jangan sentuh orang yang menggoda, kita sentuh orang yang digoda. So, bagi saya kalau kita nak marah, nak apa semua kan, bukan kepada orang yang menggoda. Sebab orang yang menggoda ni dia cetek akal. So bagi saya, biarlah kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Sebab bagi saya kalau yang si penggoda ni dia kuat, macam mana pun digoda, insya-Allah okey. Macam tu lah. Apa? Saya akan serang dia. Tak. Okey, yang pertama sekali kita kena jangan mudah melatah.
cuba berterus terang. Saya akan face to face dengan dia, jangan lari daripada masalah. Dan kita cuba cari bukti dengan cara kita sendiri. Okey, jangan mudah belatah lah. Yang pentingnya kita kena sentiasa tenang. Cuba selesaikan dengan cara baik. Kita buat-buat tak tahu je lah macam. Kenapa buat tak tahu? Sebab kan pasangan dia goda. Bila dapat Apa? Bila dapat So kita jealous bila tengok orang tu goda. Kita mestilah jealous macam, kenapa kau ni nak goda kita punya awet kan? Lepas tu kita tibai lah dia. Tibai siapa? Tibai yang goda ke yang awet? Yang awet tu lah sebab dia melayan. Marah lah. Apa tujuan dia goda? Kalau orang tu dah berkahwin, rasanya tak perlu kot. Kalau tak, maksudnya menjolok tebuan. Saya rasa mungkin saya akan bagi amaran kot. Pada orang ketiga dan juga suami lah. Macam tu. Amaran berbentuk apa? Mungkin kita WhatsApp ke, kita akan maklumlah ganggu rumah tangga, menjadi orang ketiga dalam keluarga ni adalah satu kesalahan lah. Suami kena goda orang lain. Siapa yang nak goda tu? Berani dia nak goda? Amboi. Time susah, tak ada pula kau nak goda-goda. Bila dah senang sikit, dah cerah sikit, dah poket pun dah bengkak sikit. Masa itulah kau nak goda-goda Siapa benarkan? Berani dia. Mari sini. Langkah mayat saya dulu. Game over. Itu dia. Makin hebat dia Iris wanita kita buat penyuntingan. Betul. Dan di sebaliknya, itulah wajah-wajah mereka yang bertungkus lumus di balik sebuah produksi di RTM ini. Jadi mereka pun punya latar belakang berbeza. Tengok tadi, macam-macam Ada yang tegas, ada yang garang. Yang saya suka tu yang latar belakang muzik kita tu. Nasyid tu. Dia macam menginsafkan. Okey, jadi inilah sebenarnya topik kita nak bawakan hari ini. Kita nak ajak anda semua untuk berinteraksi dengan kami. 0322829841. Geli hati juga kita tengok tadi, tapi dalam masa yang sama tetamu-tetamu kita pun gelak sama tadi. Betul. Ini dah. Topik ni pun serius ya. Ya, betul. Jom kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang hebat hari ini. Perkenalkan tetamu kita yang pertama, Datuk Dr. Tengku Naufal Tengku Mansur, iaitu seorang peguam cara dan juga peguam bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Datuk. Terima kasih Cikgu Zack, terima kasih Hani. Ya, sama-sama. Dan seorang lagi yang cantik manis orangnya, kita perkenalkan Puan Sarah Zainal, merupakan seorang kaunselor rumah tangga. Ya. Selamat datang kita ucapkan. Selamat datang. Okey, tadi kita dah gelak-gelak sikit, tapi tu realitinya dia macam kita boleh berbicara, tapi kalau sekiranya kita mengalaminya sendiri, dia punya tu lain. Betul. Betul kan? Tapi kalau kita boleh mulakan, mungkin Datuk boleh mulakan dulu tentang apa yang dimaksudkan dengan digoda dan tergoda, dan bagaimana pula dengan yang menggoda. Right. Pertama kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Iris Wanita. Thank you Cikgu Zack. Ni cikgu saya, cikgu bahasa Melayu. Oh, cikgu Melayu. Tak main-main. Hani saya dah kenal lama juga. Juga rakan seperjuangan saya, kaunselor Sarah. Saya tadi melihat apa yang ditunjukkan oleh RTM, oleh kita punya kita punya klip tadi ada yang memberi respon yang sangat profesional, ada yang memberi respon yang sangat emotional. Ada yang memberi respon macam aku peduli apa? Kau ingat aku tak laku ke? Kalau kau nak tu kau buatlah, tapi mak aku tibai kau habis, kau tak apalah. Jadi ini sebenarnya yang menjadikan sebab tu Dr. TN ketawa tadi. Yang paling last sekali kakak tu langkah mayat aku dulu dikatakan. Geram betul. Jadi saya rasa ini ruang untuk kaunselor untuk memberi respon yang lebih menarik. Bagaimana psikologi manusia mendepani sebenarnya tekanan yang besar, kekecewaan jiwa yang tinggi, ataupun kesedihan yang mendalam yang hanya orang yang melaluinya sahaja memahami. Jadi berbalik kepada soalan Hani, cikgu, dia tanya tadi apa yang dikatakan digoda dengan apa yang dimaksudkan dengan tergoda. Digoda ni selalunya dia merujuk kepada mereka yang dijadikan objek, kan? Maknanya dia menggoda dan orang itu digoda. Tapi yang jadi persoalannya tergoda. Tergoda ni kemungkinan ada dua. Satu, tanpa dia nak,
dia suka ataupun dia tak nak, dia melawan. Ini saya rasa kaunselor boleh respon Tetapi dia tak boleh nak melawan ataupun syaitan lah agaknya. Bisikan syaitan. Orang ketiga kan biasa kan. Jadi, cuma isunya cikgu, Dr. TN nak tambah sedikit. Kita cakap pasal digoda dan tergoda. Bagaimana pula dengan penggoda yang menggoda? Penggoda menggoda. Sebab tu tadi kakak tu tadi seng-seng lengan tadi kan. Kerana aspek yang ketiga ini selain daripada digoda tergoda, dia ada elemen penggoda. Itu bidang saya, iaitu dia ada aspek yang menarik perhatian hukum, aturan, peraturan dan undang-undang negara kita yang kita sayangi ini. Jadi berhati-hati siapa yang nak mencuba menjadi penggoda untuk menyebabkan orang digoda dan akhirnya orang itu tergoda. Ni cikgu betul bahasa saya cikgu. Betul. Lulus. Pembukaan saya dululah ni. Jadi kita nak tengok juga aspek penggoda yang menggoda menyebabkan orang digoda dan tergoda. Mungkin Puan Sarah boleh ulas sikit tentang digoda dan tergoda ni. Mungkin sedikit ulasan daripada Puan. Kalau kita tengok kan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada cikgu dan Hani hari ini. Salam Malaysia Madani. Kalau kita tengok konteks digoda dan tergoda, siapa mangsa kan? Kalau kita tengok kat sini, kita selalu mencari mangsa. Siapa mangsa ni? Orang yang digoda ke orang yang tergoda? Hakikatnya bagi saya lah kan, mangsa adalah pasangan kita di rumah. Mangsa adalah pasangan kita di rumah, yang menggoda dan tergoda ini adalah orang yang menjadikan pasangan di rumah itulah mangsa. Anak-anak kita sebagai mangsa kan. Ibu bapa yang mengharapkan perkahwinan rumah tangga itu adalah mangsa. Waktu kita buat tu kita tak sedar kan. Kita tak fikir. Kita telah memangsakan orang-orang yang kita sayang. Dalam kita mencapai satu bahagia yang mungkin bukan satu hakikat pun kan. Bukan kebahagiaan hakiki pun kan sebenarnya kalau kita cuba mencari menggoda orang yang hak milik orang lain lah. Cuma saya nak tanya kaunselor, maafkan saya cikgu ni. Silakan. Kalau ada dalam masyarakat kita sekarang ni pandangan ekstrim kaunselor yang dikatakan dirinya mangsa itu adalah mereka menuduh orang lain menyebabkan dia jadi bangsa. Betul kan? Dituduh orang lain. Sebab dia ni seksi sangat, pakai jalan melentik-lentik, aku jadi mangsa. Macam mana kaunselor? You pernah dengar tak? Betul. Ya, ini sebenarnya ini fenomena yang berlaku dalam masyarakat. Dia pula konon mengatakan dia jadi mangsa sebab perlakuan orang-orang ketiga ni. Ada tak? Ada kan? Itu kita panggil kadang-kadang kita panggil sebagai kita play victim kan? Kita yang buat salah ni. Tapi kita kata sebab orang tu seksi, dia salahkan orang tu lah sebab tu aku tergoda dengan engkau. Displacement kan? Sedangkan kalau kita tengok kan dalam agama kita pun sendiri Allah kata kita kena jaga pandangan kita dulu. Orang tu seksi ke, orang tu tak seksi ke, first kali kita jaga pandangan. Tapi dia kata pandangan pertama itu adalah pemberian. Pemberian. Jadi tak ada perlepas pandangan pertama tu. Itu dia. Jadi itu. Pandangan pertama itu memanglah kan rezeki orang panggil kan. Rezeki dia kata. Tapi kata hati kita. Kata hati kita, hubungan hati kita dengan Allah kalau kuat. Kan dia kata Astaghfirullahalazim terus palinglah. Kita ada akal dan pertimbangan sebenarnya. Tapi pandangan doktor, siapa sebenarnya yang jadi mangsa dalam hal ini? Saya bersetuju dengan pandangan kaunselor Sarah. Kadang-kala saya menarik perhatian tadi Hani, Cikgu Zack dan juga mungkin sidang penonton bahawa kita jangan, saya suka pandangan kaunselor, ada aspek displacement of your mistake, izin saya dengan izin Cikgu Bahasa Melayu untuk menjadi victim, menjadi mangsa. Kerana kalau kita yang bermain dengan api, jangan lupa kemungkinan bukan orang yang kita bermain api itu yang sahaja menjadi mangsa. Kita pun akan menjadi mangsa kerana ada undang-undang yang boleh disabitkan terhadap kita. Yang kedua, si orang yang kita goda itu yang menyebabkan dia tergoda. Dan satu yang saya tadi tak perasan, terima kasih kaunselor terus menyentuh hati saya. Anak-anak yang sebenarnya anak-anak lah. Kadang-kadang dalam banyak kes-kes perkahwinan yang Dr. TN kendalikan, bila berborak-borak tu, bila kita pergi ke persoalan tuntutan hadanah ataupun hak penjagaan anak, sampai anak tu marah dengan saya. Kenapa uncle nak pisahkan kita orang? Saya nak dua-dua. Saya nak mama dengan papa. Sedangkan dia masih lagi kenapa mama dengan papa aku kena pilih ya? Nampak tak? Ini poin yang tadi kaunselor Sarah sebut, bahawa anak-anak orang ketiga. Dan jangan lupa mak bapak kita, keluarga kita semua
akan terkesan dengan keberanian menggoda yang menyebabkan orang digoda dan tergoda itu. Ya, pentingkan diri sendiri, terlalu ikutkan perasaan dan apa nafsu. yang nafsu. Ya, betul. Ketiga poin tu. Sebab tu orang kata sebenarnya kan bila dah dewasa, bila kita berkahwin, kita ada tanggungjawab yang besar. Ya. Dan kita haruslah bertindak berdasarkan orang kata apa pengalaman kita dan juga dengan akal pertimbangan kita. Ya, ni baru mukadimah permulaan dalam blok kita yang pertama dan sekali lagi kita nak bual-bual kepada anda. Selepas ini kita buka talian 0322829841 kalau ada nak bertanya, berkongsi pengalaman, dipersilakan, dialu-alukan. Kita nak rehat sekejap ya dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita masih lagi membicarakan tentang digoda dan tergoda. Kita terus nak tanya kepada Puan Sarah lah kan. Kes gangguan orang ketiga ni yang menggoda pasangan kita ni selalu kita nampak lagi dekat media-media sosial kan. Mungkin Puan boleh berikan pendapat sikit apa yang menyebabkan sebenarnya keadaan sedemikian boleh berlaku kepada rumah tangga itu yang mereka diganggu ini. Mungkinkah faktor kelemahan pasangan itu sendiri ataupun ada faktor-faktor lain? Okey. So kalau kita tengok digoda dan tergoda ni kita kena tengok dua belah pihak. Kita tak boleh tengok di bahagian yang digoda je. Kita kena tengok juga bahagian orang yang tergoda. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang, pertama sekali mungkin kita boleh tengok di bahagian orang yang digoda kan. Contohlah biasanya kes yang digoda lelaki lah, kita bagi senang contoh semudah. Yang menggoda ni adalah yang digoda adalah lelaki. Okey, kita tengok apa faktor-faktor yang membuatkan seseorang wanita ni nak menggoda lelaki orang. Mungkin kadang-kadang isteri suami ni ada contribution dia sendiri. Contohnya apa? Banyak berkongsi dekat social media. Oh, terima kasih suamiku belikan hadiah. Terima kasih suamiku terlalu menyayangiku. Terima kasih suamiku begitu dan begini kan. Kita terlalu menonjolkan kebahagiaan kita sehingga ada wanita lain yang berhajat kepada kebaikan suami kita ni. Kita sebagai isteri ni kadang-kadang yang membuka ruang kepada orang ketiga untuk masuk. Itu yang pertamalah, isteri kepada suami yang digoda. Suami itu sendiri. Kalau suami itu sendiri dia adalah seorang yang benar-benar menjaga dirinya daripada segi pergaulan, pemakaian, tidak mengambil mudah hubungan lelaki dan wanita dekat tempat kerja contohnya kan, insya-Allah dia akan selamat. Kan? Sebab kadang-kadang orang ni tak apa, pergi makan je. Saya tolong hantar dia balik je. Saya reply saja je, reply ada senyum-senyuman kan. Saja je, tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya itulah permulaan kepada bibit-bibit membuka ruang-ruang untuk digoda. Okey, sebenarnya kita yang buka peluang tu secara tak sedar sebenarnya kan. Cuma nak tahu, adakah ia selalunya berlaku gangguan orang ketiga ini kepada hubungan rumah tangga yang dah lama ataupun yang macam yang baru sekejap pun sebenarnya pun boleh berlaku potensinya. Kalau kita tengoklah kan daripada segi klien-klien saya, dia variasi. Tidak semestinya kalau contoh yang pasangan yang dah contoh dah 15 tahun 20 tahun ini, antara sebabnya sebab suami itu sendiri dah stabil kan, ataupun memang sengajalah mencari lain. Tapi ada juga dalam kalangan yang baru berkahwin dah tak sampai 1 tahun dah berlaku kecurangan, 2 tahun 3 tahun, terlampau banyak sangat sekarang ni kes-kes kecurangan yang berlaku dalam pasangan muda, lelaki kan, yang awal-awal lagi kan. Ya betul. Dia tak kira usia perkahwinan tu lah sebenarnya kan. Tapi ada di kalangan, minta maaf saya mencelah ada juga di kalangan lelaki menyalahkan perempuan. Dia mengatakan bahawa perempuan kat rumah tak seksi dan tak manja. Macam tu. You cakap dengan I, you tengking-tengking. Jadi tadi saya bagilah bajet sikit nak berlawa-lawa kan sepatutnya kan. Macam tu cikgu. Maknanya nak kena ada make upnya, nak kena dia. Tapi kesudian tu mungkin boleh dipersoalkan. Kesudian suami mungkin menyediakan hak untuk isteri sebenarnya. Tetapi adakah kemungkinan itu juga alasan saja kaunselor? Dia macam gini. Dia kata bini dia tak manja, bini dia kat rumah hara. Dia macam gini tau, Dr. TN. Perkara itu boleh menjadi faktor. Tetapi dia tidak menghalalkan perbuatan kita. Itu penting. Kalau isteri kita dekat rumah selekeh sememeh kan, apa yang perlu dilakukan adalah cari solusi, bukannya dia keluar. Sebab apa? Kalau isteri selekeh sememeh, okey dia cari orang ketiga. Dia kahwin dengan orang ketiga tu.
dah jadi isteri mesti akan sememeh punya kan, orang isteri baru mesti akan sememeh balik. Habis tu dia nak cari isteri baru lagi ke? Dia kata ada hak dia. Dia kata dia ada hak dia dalam hukum. Ini dia isu yang sedang ini hangat ni. Dia ada hak, dia kata. Dalam hukum hakam agama dia ada hak. Okey. Kalau ada hak tu memang dia ada hak kan. Tapi juga pun isteri pun ada hak dia juga kan. Okey. Doktor, nak tanya Dr. Sian. Boleh tak Doktor? Kita nak tahu dari segi aspek kedudukan undang-undang dalam hal digoda dan menggoda ni. Ini bab ni kita surah patut. Right. Saya menarik perhatian tadi dengan kata-kata akhir kaunselor Sarah bahawa dalam keadaan kita kaum Adam duk sibuk melaung-laung menwar-warkan bahawa inilah hak aku, inilah hak di bawah hukum, inilah hak di bawah agama. Jangan lupa, saya suka pandangan kaunselor, terima kasih ya, bahawa Allah itu Maha Adil. Islam ini terbentuk dengan satu sistem keadilan yang hakiki. Mana mungkin kejadian wanita itu untuk dizalimi, untuk diperkecil, diperkotak-katikkan oleh setengah-setengah kaum Adam. Bukan semua ya. Saya mohon maaf ya, ada sebab kadang-kadang kawan-kawan saya pun lepas saya bercakap dekat radio, kat TV, dia bantai saya. Engkau ni melampau sangat. Bukan. Persoalannya kita bercakap pasal hukum. Jangan kita memilih. Hukum yang memberikan keistimewaan kepada kita, kita bercakap. Bila bercakap pasal keistimewaan kepada perempuan, kita diamkan. Hukum apa erti ini? Jadi seolah-olah dilihat Islam itu hanya berpihak kepada laki-laki. Jadi kita menconteng arang ke agama kita yang indah ini. Jadi bila kaum lain itu melihat kita sebagai agama yang memperlecehkan kaum perempuan, jangan kita marah. Ini saya mohon maaf ya, kemungkinan bunyi semangat tu kan luar biasa. Ya, jadi berbalik kepada persoalan perundangan ya. Dia ada dua di Malaysia ini, we are applying a dual family law system in Malaysia dengan izin. Right? Kat mahkamah pun saya cakap gitu, kadang-kadang tercampur. Jadi dia ni satu untuk orang bukan Islam, non-Muslim family law. Islam, Islamic family law, undang-undang hukum hakam peraturan. Dia di bawah undang-undang orang Islam ini. Bila kita menggoda isteri orang di bawah akta kesalahan dan juga enactment kesalahan jenayah syariah negeri-negeri yang ada di Malaysia ini, dia ada peruntukan khas yang membolehkan orang ini disabitkan dengan kesalahan-kesalahan menggoda isteri orang, menggoda seseorang tanpa. Tapi jangan lupa ya, digoda dan tergoda ini dia dengan elemen yang dia tidak mahu. Bila dia elemen dia mahu, ini jadi persoalan yang kedua yang saya rasa perlu diselesaikan di kaunseling ataupun farakkan. Kita ni agama ini walaupun akan bergegar arash Allah apabila seseorang meminta cerai, namun kalau atas dasar hak dan itu jalan terbaik, kerana perceraian itu boleh jadi sesuatu keindahan kepada perempuan yang dizalimi. Bila saya cakap begini, ramai yang marah dengan saya. Tetapi persoalan ini kita kena cakap elok-elok. Islam sehingga kan ada satu surah diabadikan untuk talak. Jadi Islam tidak menghalang. Jangan salah sangka ya, RTM, TV1, Aris Wanita tidak ke udara untuk menggalakkan perceraian. Tetapi kalau akhirnya hidup berendam air mata, hidup terhina, buat apa? Kenapa kita membenarkan atas alasan agama? Ini yang saya kira. Seksyen 36 di bawah enactment dan akta kesalahan jenayah syariah ya, memperuntukkan penjara 3 tahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Seksyen 38 menghasut suami atau isteri orang untuk bercerai atau lalai tanggungjawab dengan cara dia goda sebagai suami isteri, ini juga didenda 5,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya. Maknanya jangan main-main soalan menggoda digoda ini. Ya, dia ada peraturan-peraturan dan juga hukum hakam kita, dan of course bila kita bercakap pasal persoalan dosa pahala, ustaz ni kaunselor kot ustazah ya. Kaunselor ya. Ini persoalan yang berdosa. Kan, yang memang kita tahu, kita faham bahawa kita ada hidup di sana. Mana akhirnya? Fikir jauh. Mungkin kenikmatan singkat itu yang kita fikirkan, kita korbankan kebahagiaan jangka panjang yang sebenarnya melibatkan ramai orang. Kita bercakap di permulaan tadi, terutama anak-anak kita. Dan bercakap tentang yang tadi Datuk cakap tentang
hukuman, denda dan sebagainya tu kan. Mungkin kita boleh kaitkan juga denda tentang pemansuhan Akta Seksyen 498 Kanun Kejaksaan tu kan. Dah agak cikgu nak tanya saya. Memang saya akan tanya tentang jenayah lelaki yang menggoda isteri orang oleh Mahkamah Persekutuan baru-baru ini mengundang pelbagai komen. Jadi mungkin doktor boleh bagi komen sedikit tentang pemansuhan tersebut. Right. Dia bertolak pada 15 Disember tahun lalu, sidang hadirin dan juga sidang penonton yang sedang menonton Iris Wanita pagi ini. Yang Ahmad Arif Tun Tengku Maimun, Hakim Besar Persekutuan kita ini, membuat keputusan bersama 4 hakim yang lain membatalkan satu peruntukan di dalam kanun keseksaan yang membolehkan seseorang lelaki mengambil tindakan terhadap lelaki lain yang menggoda isterinya. Tetapi alasan yang dibuat oleh Yang Amat Arif di situ adalah peruntukan itu tidak memberikan ruang kepada perempuan yang menggoda suami dia. Dan perempuan itu boleh bawa perempuan si penyondol itu, istilah penyondol dalam netizen, jabatan netizen pakai istilah penyondol ini, dia tidak ada peruntukan itu. Jadi atas dasar itulah Yang Amat Arif membuat keputusan bahawa ia melanggar peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang hakiki Undang-Undang Dasar Negara, artikel perkara 8/2, yang mana tidak boleh ada sebarang bentuk diskriminasi. Undang-undang negara ini tidak boleh membenarkan sebarang bentuk diskriminasi pelbagai agama, kaum, latar belakang dan gender sebenarnya. Dari aspek seks, iaitu laki-laki dan perempuan. 498 yang dimansuhkan itu hanya memberikan hak kepada lelaki untuk tarik seorang lelaki lain yang menggoda, mengorat bini kau. Tapi si perempuan pula tak ada. Jadi ini yang menyebabkan Yang Amat Arif membuat keputusan yang sangat kontroversi itu. Kerana ada pelbagai, macam tadi Cikgu Zack sebut, menzahirkan pelbagai polemik sebenarnya yang saya rasa. Tetapi dia berkaitan dengan topik kita digoda dan tergoda ini. Tetapi antara lain juga peruntukan-peruntukan undang-undang yang lain, contoh kalau you ada orang stalk you, iaitu apa tu stalk, mengintip. Mengintip, kita ada Seksyen 507A yang baru dipinda di dalam Kanun Keseksaan. Boleh disabitkan. Dan kita juga ada 509 Kanun Keseksaan boleh report polis. Iaitu siapa yang mungkin dalam keadaan dia menggoda you dengan menggunakan istilah-istilah kelucahan, mengejek-ngejek, jele-jele lidah dekat tepi-tepi jalan, buat perlakuan-perlakuan tak senonoh dengan cara menggoda. Itu aspek gangguan seksual. 509 Kanun Keseksaan. Dan yang paling menarik, usaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui menterinya yang telah meluluskan, yang telah mewartakan Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Kerana ini semua boleh termasuk, tetapi syaratnya yang digoda itu tidak tergoda. Dengan syarat lah. Betul kan? Kalau yang digoda itu memang dah tergoda dan merelakan dan meredakan, dia bukan berlaku gangguan seksual lagi. Itu kau consenting party. Tapi ada tak apa, kita akan sambung lagi sebab kita nak rehat sekejap. Ni makin rancak ni sebab kita nak tahu digoda, tergoda, tak tergoda pun atau tidak. Kita nak tahu dari segi aspek pembelaan tu. Sebentar lagi kita nak tahu adakah peruntukan yang ada juga untuk mereka. Jadi kita akan sambung sekejap nanti dalam Iris Wanita. Jangan ke mana-mana. Ya. Okey, ini ruang yang terakhir untuk anda kalau nak berbicara dengan tetamu-tetamu kita 0322829841. Tapi Zack, kita ada terima sebenarnya soalan daripada email. Iris Wanita. Mana kata nama, nak sebut tidak? Azmir nama dia, Muhammad Azmir, lelaki. Dan katanya, saya tertarik dengan kupasan tentang hak dalam senario kes menggoda dan digoda. Adakah pihak yang menggoda atau digoda akan tersabit dalam mana-mana pertuduhan sekiranya haknya sebagai suami dinafikan oleh isteri di rumah? Contohnya, isteri enggan bersama dengan suami dan lebih mengutamakan hal-hal lain selain keperluan suaminya. Macam hak lah. Jadi kalau suami, pasangan dia culas dekat rumah, itu tapi rasanya bukan tiket. Mungkin maknanya dari segi hak ini dia dah masuk hal tanggungjawab isteri dalam rumah tangga. Terima kasih kepada saudara Muhammad Afmir yang bertanya. Dr. TN punya pandangan ringkas lah. Soalan Afmir ini berkait rapat dengan apa yang dikatakan hak isteri dan hak suami dalam rumah tangga. Cuma dia Afmir kaitkan bahawa apabila seseorang wanita itu telah tergoda, dia mula culas
lepas tanggungjawab. Dia mula hilang rasa, dia mula hilang fokus dalam rumah tangga. Bagi pandangan Dr. TN dalam hal begini, segera rujuk kepada, ataupun first thing I think counselor will be able to advise, confront your wife. Kenapa begini? Abang rasa Munah dah lain lah dengan abang, Nah. Kenapa Munah buat macam ni? Alah, Munah tak ada apa-apa. Nah, cuba cakap tu terang dengan abang. Benda begini saya suka berlakon. Kalau saya tak jadi ni, saya akan jadi pelakon. Nampaklah realistik. Jadi bila dalam keadaan kita confront, kita mula membuka kaunselor bahawa kita ada usaha untuk meleraikan kekelam kabutan ataupun rasa hati. Seorang perempuan ada rasa hati, seorang lelaki pun ada rasa hati. Di saat you rasa macam berbeza, open up your mouth, tanya kenapa. Kalau ada isu itu yang ke arah yang you boleh syak, why not bawa benda tu berbincang. Berbincang, dan yang kedua, jalan keduanya cari pakar-pakar macam kaunselor Sarah kita untuk kita leraikan perkara itu. Cuma persoalan dia tanya adakah dia berhak untuk menuntut. Tuntutan yang saya nampak di situ adalah bahawa tuntutan untuk dia ke arah bercerai. Ke arah untuk dia memastikan isterinya itu betul-betul curang dengan dia menjurus ke arah itu. Cuma benar yang bertanya tadi, ianya boleh menjurus ke arah itu adalah fondasi ataupun, ada ke bahasa tu cikgu? Adalah asas. Maaf cikgu. Asas kepada dia mengambil, aku takut bahasa Melayu. Asas kepada dia untuk memulakan sesuatu tindakan di mahkamah. Itu betul ada hak. Okey, baik. Dr. TN, mungkin boleh tambahkan, tanya sedikit. Kalau bagaimana pula kalau suami tu, adakah dia boleh memohon perintah mahkamah untuk isteri kembali taat ke? Boleh, memang ada. Memang ada. Memang ada. Maknanya bila dah sampai ke tahap yang terlalu dia berubah, dia ada perintah-perintah di mahkamah untuk dia keluarkan. Ada. Kita ada pemanggil tadi dari Kuantan ni, jauh ni kan. Kita bersama dengan Faris Okey. Assalamualaikum. Okey, salam. Yes, teruskan Faris. Okey. Mas, siapa Mas? Okey. Apa khabar Faris ni? Baik. Siapa masa dakwaan itu dibuat oleh seorang media sosial. Apa dia? Bila kali masa boleh ukasa sendul, masa boleh kahwin. Okey, tak faham, tak berapa faham. Okey, tak apa. Tak berapa terang tadi, tapi kalau boleh bercakap dengan peluang kita, kita akan cuba sampaikan soalan. Tak dengar. Tak dengar. Ulang sekali lagi Faris dengan penerbit. Baik, kita sambung balik perbincangan kita tentang kita pergi ke arah skandal tempat kerja. Orang kata inilah permulaannya, Puan Sarah. Bibit. Dan ada pula, nak pula ada reunion. Mulalah. Okey, jadi kita nak tanya, adakah ini merupakan tempat umum untuk kita bermulanya bibit-bibit gangguan orang ketiga ni? Dan nak pula kita banyak dengar cerita juga. Suami orang, isteri orang pun ada berlaku juga di tempat kerja. Puan Sarah. Tak dinafikan tempat kerja adalah salah satu tempat yang popular untuk permulaan kepada berlakunya kecurangan. Okey. Kalau kita tengok dekat tempat kerja ni, kita kerja sehari berapa jam? 9 jam kan? 9 ke 10 jam. 8 ke 10 jam. Kita meletakkan diri kita bersama dengan orang lain yang mungkin orang-orang yang sedang memerhatikan kita ni 10 jam setiap hari. Kan? Jadi kita telah mendedahkan diri kita. Kalau kita mendedahkan, okey. Tapi kalau kita mendedahkan dan membuka ruang kepada orang selama 10 jam itu untuk menggedik-gedik depan kita. Kalau kita tak layan tak apa, kan? Tapi kiranya 10 jam ni berbanding dengan kat rumah, kita balik rumah dah pukul berapa? Sampai rumah pukul 6, pukul 7. Masa dengan pasangan berapa jam lah sangat. Kan? Mungkin pasangan pun tak sampai rumah lagi. So paling-paling lama pun mungkin 3-4 jam masa yang berkualiti. Kalau ada masa yang berkualiti. Jadi kebiasaannya skandal ataupun perkara yang berlaku di tempat kerja ni, pendapat saya lah kan, pengalaman saya ni, sekiranya suami dan isteri itu dia hubungan hatinya selesai, ada tautan hati di antara suami dan isteri, lama mana pun bekerja, outstation 3 bulan bagaimanapun, tidak akan berlaku isu kecurangan. Tetapi kalau tidak ada tautan hati kan, tak ada tautan hati, tanggungjawab tak selesai, tak tunaikan hak, walaupun work from home, walaupun tak keluar rumah, boleh berlaku kecurangan. Jadi kecurangan ni asasnya adalah tautan hati kita dengan pasangan. Kalau ada orang yang cuba nak masuk dalam rumah tangga kita ni, tapi si suami ni dia teringat-ingat kebaikan isteri dia, bagaimana isteri melayani dia, bagaimana isteri mengasihani dia, bagaimana isteri menguruskan anak-anak dia,
insya-Allah sukarlah. Sebab orang lain nak buat je dia akan ingat isteri dia. Kan? Dan betul lah sebenarnya iman kita tu pun penting. Dan ingat kepada pasangan kita ya. Dan mungkin soalan saya boleh bagi kepada Datuk, adakah mangsa boleh buat laporan kalau mereka ini digoda? Atau mungkin pasangan itu ke, mungkin adakah mereka dan bagaimana kita nak buat laporan tu? Saya nak sekali lagi kesinambungan daripada penjelasan ataupun kupasan yang diberikan oleh kaunselor Sarah. Apabila di tempat kerja seseorang ini tak kira laki-laki perempuan dia boleh jadi laki-laki menggoda perempuan, perempuan menggoda laki-laki, dan sekarang ni dunia pun dah akhir zaman, jantina yang sama ni pun ada boleh jadi ni. Betul, boleh betul. jadi ya. Jadi apabila satu pihak tadi dengan dasar dia ingat, dia berpandangan jauh, dia tidak selesa. Bila dia tidak selesa, dia tahu dia digoda ya. Jadi di bawah Akta Anti Gangguan Seksual itu dah jatuh bawah sexual harassment. Betul. Ya. Jadi bila dia jadi gangguan seksual di tempat kerja, dia di bawah akta kita dan pelbagai akta sebenarnya ada di bawah Akta Kerja tahun 55, di bawah Kanun Keseksaan, tapi itu kena buat laporan polis ya. Ini kalau kita nak selesaikan dalam secara internal. Di bawah Akta Kerja memberikan garis panduan bagaimana orang yang menggoda ini dan aku yang digoda ini aku tidak selesa. Dan ini jatuh di bawah kategori sexual harassment. Jadi di bawah akta-akta ini termasuk yang terkini Akta 840 ini, Akta Anti Gangguan Seksual ini. Cuma Akta Anti Gangguan Seksual adalah alternatif. Dia tak pergi ke mahkamah, dia pergi ke tribunal. Yang sekarang di peringkat kementerian dalam usaha-usaha akhir untuk menubuhkan tribunal gangguan seksual ini. Dia boleh membuat laporan dan dia ada hukuman-hukuman yang lebih menarik di bawah akta yang baru ini, yang kemungkinan di platform yang lain kita boleh kupaskan. Tapi dia ada kaitan dengan bila orang menggoda, dia boleh tak buat laporan? Boleh. Negara ini ada hak dan juga ada undang-undang yang membawa orang kata apa? Pembelaan kepada mereka-mereka yang berkenaan. Okey, baik. Jadi kita pun dah berada di penghujung ni, beberapa minit terakhir je. Mungkin sebagai kaunselor mungkin kita berikan sedikit nasihat dan juga panduan kepada mereka yang sedang melalui situasi ini, digoda, tergoda sebagainya, dan kita nak elak daripada gangguan orang ketiga ni boleh berlaku. Macam mana? Secara kesimpulannya lah kan, kita kena back to the very basic. Kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni ada hajat untuk menggoda orang, kita kena fikir balik. Apa yang kita buat ni Tuhan sayang ke tidak? Apa yang kita buat ni dekat akhirat nanti Tuhan akan tanya ke tidak? Kalau kita rasa apa yang kita buat ni Allah akan redha dengan perbuatan kita tu, maka kita buatlah. Tapi kalau kita rasa apa yang kita buat itu Allah tak redha, maka kita kena hentikan. Sebagaimana juga dengan orang yang digoda. Kan? Kalau kita berusaha menutup ruang, kita doa supaya jangan lupa doa. Kita doa supaya rumah tangga kita ni selamat. Kita dah usaha menjaga hubungan pasangan dengan pasangan kita. Kita doa supaya Allah jaga rumah tangga kita. Itulah dia, insya-Allah. Itu dia. Dari segi aspek undang-undang, kesimpulan, amaran mungkin silakan Doktor. Bagi saya, kalau di tempat kerja, please be professional. Ya, bekerja sebagai seorang yang profesional, jangan kaitkan isu-isu peribadi, mula bercerita pasal masalah rumah tangga dengan orang. Cerita dengan kaunselor Sarah lah. Yang nak bercerita dengan orang lain nak buat apa? Masalah you tidak boleh bersama dengan isteri sebab isteri nak menolak you. Kenapa? Ini bukan platformnya. Jadi bagi saya, yang pertama, be professional. Jadi watak warga kerja yang profesional. Disiplinkan diri. Yang keduanya dalam hal diri kita, saya sekali lagi tertarik dengan pandangan kaunselor kita. Kuatkan iman. Pasangan kita itu adalah pilihan dari Allah ya. Jangan lupa ya, jodoh kita itu bertemu adalah dengan restu Allah juga. Justru pilihan itu tolong hargai, tolong sayangi. Dan ini perkara yang perlu bertimbal balik antara si pasangan lelaki dan pasangan wanita ya. Maknanya kekukuhan rumah tangga itu mesti diusahakan, insya-Allah ada jalan keluar dalam semua penyelesaian biiznillah taala. Insya-Allah. Wallahu aalam. Allah baik. Dan perbincangan yang panjang dan menarik pastinya Zack hari ini. Betul. Itulah dia, dan hidup kena setia, jangan setia pada yang 3 ataupun yang 4 ya. Awas ya. Awas. Itu saja, terima kasih diucapkan kepada para tetamu kita, terima kasih kepada Datuk, terima kasih kepada banyak-banyak. Alhamdulillah. Jadi itu saja Air Wanita untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Saya Zack Kirana dan saya Hani Hamid. Assalamualaikum. Bye.